Assalamualaikum murid-murid. Cuba teka cikgu ni apa? Yang awak biasa makan french fries dekat McDonald tu. Kalau awak pergi pasar malam, awak order chicken chop, ada french fries tu. Kalau nak tahu, cikgu ialah kentang. Bukan kira kentang duduk malas macam tu. Tapi kentang ni sebenarnya dapat membekalkan tenaga kepada kita. Kerana apa? Kentang merupakan karbohidrat. Macam nasi, macam roti. Kita makan nasi, makan kentang setiap hari untuk kita gunakan tenaga membuat kerja dalam kehidupan seharian. Jadi hari ini, bila alang kita dah belajar tentang kentang, kita belajarlah tentang perubahan bentuk tenaga. Jajang! Okey, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk tenaga, iaitu transformation of energy. Bagi yang DLP lah. Okey, jom kita start. Okay, untuk hari ini awak boleh menerangkan sekurang-kurangnya 5 bentuk tenaga serta fungsinya dan boleh menerangkan sekurang-kurangnya 2 contoh aplikasi perubahan bentuk tenaga dan boleh menyusul bentuk tenaga dalam perubahan bentuk tenaga dengan betul. Okay, kalau dalam English, you can explain at least 5 forms of energy, 2 application of transformation of energy, and you can arrange the forms of energy in a correct sequence. Sebelum tu, jom kita tengok video ini dahulu. Okey, perhatikan betul-betul. Ini ialah lampu solar. Ni waktu cerah. Lampu tak menyala bila waktu malam. Lampu ini menyala. Okey, cuba perhati betul-betul. Dekat dalam lampu ni, adanya apa dekat situ? Simbol warna hitam ni. Ada objek warna hitam ni. Kalau nak tahu, ini ialah panel solar. Dan dalam lampu ni, dalam panel solar ni juga telah disambungkan kepada lampu ni untuk dinyalakan pada waktu malam. Soalan yang pertama. What kind of energy source does the lamp use to light up? Apakah sumber tenaga yang digunakan lampu itu untuk menyala? Agak-agaknya apa? Ada panel solar tu. Jadi digunakan cahaya matahari, iaitu sunlight. Kalau tak ada panel solar tu, macam mana cahaya matahari nak digunakan? Jadi, kita ada panel solar, maka kita bolehlah gunakan cahaya matahari itu sebagai sumber tenaga untuk lampu. Apa tenaga yang dihasilkan oleh lampu itu? Dia menerangi pada waktu malam. Jadi, tenaga cahaya. Okay, tenaga apa yang digunakan oleh lampu itu untuk menyala? Macam mana lampu tu boleh menyala? Ada arus elektrik dekat situ. Ada wayar-wayar, jadi dipakai tenaga elektrik. Mudah sahaja. Jadi kalau nak tahu murid-murid, tenaga ni ada di mana-mana saja di keliling kita. Awak tengok kipas awak berpusing tu, ada tenaga. Awak tengok pokok-pokok ni berbuah, ada tenaga juga. Tapi apakah bentuk-bentuk tenaga itu? Jadi sebab itu kita kena kenal pasti bentuk-bentuk tenaga di persekitaran kita. Okay, mula-mula sekali cuba tengok cahaya matahari bawah sekali. Jadi bila ada matahari bermaknanya adalah bentuk tenaga yang dihasilkan tenaga suria, solar energy. Kemudian bom. Kalau bom apa kita bayangkan biasanya? Biasanya kalau awak pergi kat Jepun, awak pernah dengar berita tentang nuklear reaktor pecah, nuklear meletup. Sama macam bom. Jadi bila ada nuklear dengan bom bermaknanya adanya tenaga nuklear, nuclear energy. Bom-bom atom tu semua tu pakai nuclear energy. Kemudian tengok bateri pula. Bateri tu daripada kosong tiba-tiba penuh. Nampak gayanya ada bahan kimia dalam tu. Kalau ada bahan kimia dalam bateri, dalam lilin atau bahan api fosil bermakna adanya tenaga kimia, chemical energy. Kemudian tengok pula roller coaster tu. Dari puncak tiba-tiba turun ke bawah. Tenaga yang tersimpan ialah tenaga keupayaan, potential energy. Okey, kemudian ada current, current semua tu. Jadi tenaga dia ialah tenaga elektrik. Yang awak jumpa dalam TV, dekat telefon awak, itu semua pakai tenaga elektrik. Kemudian orang naik basikal. Dia naik basikal gerak ke tak? Kalau basikal tu bergerak, bermaknanya ada tenaga kinetic energy. Kemudian ada kucing bermain gitar. Bila kita main gitar, menghasilkan bunyi. Jadi bila menghasilkan bunyi,
terjadilah tenaga bunyi. Dan juga lampu yang menyala pada waktu malam menghasilkan tenaga cahaya. Dan bila kita bakar api dekat hutan tu, rasa panas menghasilkan tenaga haba. Jadi inilah dia bentuk-bentuk tenaga di sekeliling kita. Jom tengok yang mula-mula sekali. Di bulatan berwarna kuning itu, iaitu panel solar dengan cahaya matahari, kita boleh teka agak-agaknya apa? Sebenarnya ini adalah tenaga suria. Tenaga suria ni kita boleh dapat dari matahari je. Bukan dari bulan, bukan dari pokok. Tenaga suria ni dari matahari. Jadi matahari ni membekalkan cahaya dan haba. Dan daripada cahaya ni, dia akan menghasilkan tenaga elektrik melalui pancaran foton ke atas panel solar. Jadi bila ada solar panel, barulah boleh dapatkan tenaga suria dari matahari. Kemudian tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni menerangi keadaan pada waktu malam. Light up in the darkness. Hasil daripada tenaga elektrik, tenaga suria atau tenaga kimia. Kemudian tenaga haba. Tengok temperature tu. Suhu termometer tu naik. Bermaknanya suhu tu panas. Kalau temperature termometer, kalau awak pergi mana-mana kedai kan. Waktu PKP ni. Tiba-tiba low on temperature. Normal temperature. Ada termometer automatic sensor dekat situ. Kalau low on temperature bermakna suhu awak sejuk. Mungkin awak duduk dekat aircon ke. Kalau temperature awak sampai 37 bermakna tengah panas. Mungkin cuaca tengah panas masa itu. Jadi daripada suhu yang ditunjukkan naik dan turun itu menunjukkan adanya tenaga haba. Kemudian tengok makanan dengan bateri. Tenaga apa? Iaitu tenaga kimia. Tenaga kimia ni kalau nak tahu, dia disimpan dalam makanan, bahan api fosil, biojisim, lilin dan bateri. Macam mana dia boleh menghasilkan tenaga kimia? Melalui tindak balas kimia. Tengok nuklear yang meletup tu. Jadi tenaga nuklear ni sebenarnya dihasilkan daripada tindak balas pelakuran atau pembelahan nukleus. Sebenarnya tenaga nuklear ni terhasil daripada atom. Zarah-zarah paling kecil. Bukan besar beras tu. Lagi kecil dari beras tu sebenarnya. Lagi kecil. Lebih kurang saiz-saiz COVID tu. Jadi sebenarnya tenaga nuklear ni terhasil daripada pelanggaran ataupun pembelahan nukleus daripada zarah atom tu. Jadi daripada pembelahan tu menghasilkan tenaga haba. Jadilah tenaga nuklear. Kemudian tengok dekat litar ni ada bateri, ada lampu LED. Macam mana semua ni berfungsi? Sebabnya ada tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni dia mengalir dalam satu litar yang lengkap. Bila litar tu terputus, arus elektrik boleh mengalir ke tak? Tak boleh. So, we need to have a complete circuit. So, the electric current can flow and the electrical device can work properly. Kemudian yang jatuh tangga tu. Macam mana boleh jatuh tangga? Macam mana kita boleh melastik burung ke cawan-cawan tu? Sebenarnya adanya tenaga keupayaan. Bukannya keupayaan ni tak boleh buat, tapi objek tu boleh buat. Kerana objek yang pegun ni boleh memindahkan tenaga melalui perubahan tenaga. Ada dua jenis tenaga keupayaan, iaitu graviti dan juga kenyal. Kalau graviti, biasa kita bayangkan kita jatuh. Bila jatuh, kita mestilah jatuh dari tempat yang tinggi. Bukan jatuh dari bawah ke atas, tapi kita jatuh dari atas ke bawah. Kemudian kenyal. Kenyal ni bermaksud objek tu boleh regang atau dimampatkan. Kalau dia boleh regang dan mampatkan, bermaknanya adanya tenaga keupayaan kenyal. Then which means the object can be stretched and compressed. Kemudian yang naik basikal ni tenaga apa yang dihasilkan? Iaitu tenaga kinetik, kerana bila kita naik basikal, objek itu akan bergerak. Bila objek bergerak, bermakna adanya tenaga kinetik. Tengok orang main simbal tu. Ayam tu main simbal bergetar-getar. Bila kita dengar pasal getar, bermaknanya adanya tenaga bunyi. So sebenarnya tenaga bunyi ni dihasilkan melalui getaran objek. Objek yang bergetar ni dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Semakin kuat objek tu bergetar, semakin besar tenaga bunyi itu dihasilkan. Itulah contohnya, itulah maksudnya tenaga bunyi yang kita dah belajar tentang topik 6 sebelum ini. Nampak gaya? Kalau semua dah faham,
barulah kita boleh susun bentuk tenaga itu mengikut perubahan pada sesuatu aplikasi. Cuba tengok gambar ni. Okey. So, dalam gambar ni menunjukkan adanya perubahan tenaga. Tenaga itu sebenarnya dipindahkan. Bukannya dimusnahkan ataupun dihasilkan. Mula-mula sekali bila kita tarik bola hitam ni ke atas, adanya tenaga keupayaan, dan bila semasa dia jatuh dan dia bergerak ke bola-bola lain, adanya tenaga kinetik. Jadi tenaga keupayaan tu bertukar kepada tenaga kinetik, dan bila dia dah berada pada kedudukan pegun semula, akan menghasilkan tenaga keupayaan, dan tenaga keupayaan ni akan dipindahkan melalui bola-bola ni, menyebabkan bola putih ni pun tertolak keluar. Bila dia tertolak, maka adanya tenaga kinetik. Jadi di sini menunjukkan adanya pemindahan tenaga, bukannya pemusnahan ataupun penghasilan tenaga. Jadi untuk perubahan tenaga, penulisan dia kita menggunakan simbol arah ni, simbol direction kanan, bermaksud berubah kepada. Kalau simbol tambah ni bermaksud dan, iaitu bila kita gunakan adanya lebih dari satu tenaga yang terhasil. Okey, contohnya pembakaran lilin. Tengok dulu. Mula-mula sekali apa? Sebelum kita nyalakan lilin, adanya lilin. Sebelum kita nyalakan api tu, lilin tu sebenarnya lilin tu sendiri adanya tenaga kimia. Bila tenaga kimia kita nyalakan lilin, maka terhasillah tenaga cahaya dan tenaga haba. Sebab kalau dia tak menyala, bermaknanya tak adalah tenaga kimia dekat situ. Tapi sebab lilin ni merupakan bahan bakar, bermakna adanya tenaga kimia, menghasilkan tenaga cahaya dan haba. Dan haba kerana apa? Sebab selain daripada kita melihat ada cahaya, kita juga ada rasa panas dekat situ. Jadi sebenarnya lilin ni menghasilkan lebih dari satu tenaga. Kemudian buah kelapa jatuh sampai anak dengan ayam tu terpelanting. Sebenarnya buah kelapa ni jatuh terhasil daripada tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Sebab bunyi buah kelapa jatuh macam buah nangka jatuh tu, bunyi tebuk, itu maknanya ada tenaga bunyi di situ. Okey, kalau memetik gitar pula, kita tenaga keupayaan tu dia akan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Tenaga keupayaan di sini bermaksud ialah tenaga keupayaan kenyal, kerana dawai tu diregangkan. Bila dawai tu diregangkan, dipetik, dia akan menghasilkan tenaga kinetik dan menghasilkan tenaga bunyi. Tenaga kinetik tu menyebabkan dawai tu bergetar dan tenaga bunyi tu pun terhasil. Dengarlah bunyi-bunyi gitar. Okay, kemudian pengering rambut. Kalau pengering rambut kita guna elektrik kan. Bila guna elektrik, adanya tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu merujuk kepada kipas dalam pengering rambut tu, dan kipas tu akan menghasilkan tenaga haba dan tenaga bunyi. Kalau perasan bila pakai hair dryer dekat salon tu semua ada bunyi bising kan. Sebabnya ada tenaga bunyi pun terhasil daripada tenaga kinetik itu. Okay, kemudian stesen jana kuasa hidro. Kalau stesen jana kuasa hidro, air dari tempat yang tinggi, tenaga keupayaan akan menghasilkan tenaga kinetik apabila bilah turbin tu berputar. Bila turbin tu berputar tu menyebabkan tenaga kinetik berubah kepada tenaga elektrik. Okay, macam memanah dengan melastik pula, tenaga keupayaan tu akan berubah kepada tenaga kinetik. Keupayaan kenyal kerana kita menggunakan tali yang boleh diregangkan. Bila tali tu boleh regang, maka tenaga tu, keupayaan kenyal tu akan dipindahkan kepada tenaga kinetik apabila panah itu dilepaskan. Okey, fotosintesis pula, kita pakai cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari kerana cahaya matahari itu menghasilkan tenaga cahaya, dan bila tumbuhan tu berfotosintesis, dia akan menghasilkan tenaga kimia dalam makanan. Sebenarnya makanan yang dihasilkan oleh pokok itu, dihasilkan oleh tumbuhan itu sebenarnya tersimpannya tenaga kimia yang kita akan makan nanti. Okey, ni penjana nuklear. Semua tertanya, macam mana boleh penjana nuklear ni? Nuklear meletup-letup ni boleh hasilkan elektrik. Kerana
tenaga nuklear ni menghasilkan tenaga haba. Tenaga nuklear akan berubah kepada tenaga haba. Kemudian dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Kerana tenaga haba ni akan dia menyebabkan air yang dipanaskan itu menghasilkan steam. Jadi steam itu dia akan memutarkan turbine, menghasilkan tenaga kinetik. Kemudian tenaga kinetik itu berubah kepada tenaga elektrik apabila turbine itu menjana elektrik. Itu sahaja kita belajar untuk hari ini. Jadi, apa kita boleh dapat simpulkan tentang topik tenaga? Okey, mula-mula ialah sumber tenaga. Cuba jawab. Apa sumber tenaga yang tak ada dekat situ? Jadi, jawapan dia ialah angin, ombak, biodiesel, nuklear dan bateri. Murid-murid kalau boleh dapat kuasai 4 antara sumber tenaga pun kira bagus dah sebenarnya. Cikgu tepuk tanganlah, salute lah untuk awak. Okay, kalau untuk bentuk tenaga pula, apa yang tak ada dekat sini? Tenaga keupayaan, tenaga nuklear, tenaga kinetik, tenaga buhaba. Cuba kuasai 4 daripada bentuk tenaga ini. InsyaAllah awak boleh jawab dalam apa-apa ujian ataupun tugasan. Okay, kemudian perubahan tenaga yang terlibat ialah kipas solar contohnya. Kipas solar, tenaga suria kepada tenaga elektrik, kepada tenaga kinetik dan seterusnya. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini, tenaga ni dihasilkan daripada sumber tenaga. Antara contoh sumber-sumber tenaga ini, dan daripada sumber tenaga ini tersimpannya pelbagai bentuk tenaga. Okay, kalau bentuk-bentuk tenaga daripada sumber ni contohnya ialah tenaga suria, tenaga kimia, tenaga nuklear, tenaga elektrik dan tenaga kinetik. Okay, daripada adanya bentuk-bentuk tenaga ni menunjukkan objek itu berfungsi apabila adanya perubahan tenaga. Kalau objek itu tak ada buat apa-apa, tak ada berubah-ubah apa-apa pun, maknanya contohnya macam dia tak bergerak ke, dia tak bertukar kedudukan ke, dia tak menghasilkan apa-apa tenaga ke, bermakna tak adalah perubahan tenaga di situ. Jadi kalau kita perhatikan objek di sekeliling kita, adanya sebenarnya perubahan tenaga. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk topik ini, apa yang kita boleh pelajari sebenarnya, cuba teroka segala persekitaran di sekeliling kita. Cuba kita fahami macam mana tenaga itu mengalami perubahan supaya satu objek itu dapat berfungsi dengan baik. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.